Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya Muhammad Faiz bin Abdul Wahab bersama Muhammad Izzat Ikhwan dan Hakim Muhammad Fazil akan membentangkan tajuk isu-isu syariah dalam pelaksanaan tawaruk dalam institusi kewangan. Antara isi kandungan tajuk kumpulan kami ialah pendahuluan, kemudian 3 isu-isu syariah dalam pelaksanaan tawaruk, iaitu isu tawali tarafai al-aqad atau dua agensi, isu tawaruk secara pembayaran tunai dan isu tawaruk jangka pendek untuk jaminan keuntungan. Seterusnya ialah aplikasi produk dalam bank dan diakhiri dengan kesimpulan. Pendahuluan tajuk ini ialah tawaruk merujuk kepada dua kontrak, iaitu kontrak jualan dan belian yang melibatkan 3 pihak. Pertama, ia melibatkan penjualan aset oleh penjual kepada pembeli secara tangguh. Selanjutnya, pembeli jualan pertama akan menjual aset yang sama kepada pihak ketiga secara tunai. Khususnya di perbankan Islam hari ini, kontrak tawaruk yang diamalkan ialah tawaruk al-munazam, iaitu tawaruk yang telah melalui proses pra-aturan sebelum kontrak dijalankan. Pelaksanaan tawaruk di Malaysia adalah dibenarkan dan perlu mengikut panduan yang telah ditetapkan. Akan tetapi ia masih tidak boleh terlepas daripada pelbagai isu syariah yang berkaitan. Isu yang pertama ialah isu tawali tarafai al-aqad atau dua agensi. Isu ini timbul apabila suatu transaksi disertakan dengan wakalaf, di mana seseorang bertindak sebagai pelaksana kontrak bagi kedua-dua pihak, iaitu pembeli dan penjual, atau sinonim sebagai bai' al-wakil li nafsihi, iaitu wakil menjual kepada dirinya sendiri atau wakil membeli daripada dirinya sendiri. Dalam isu dua wakalaf ini, seseorang mengambil tugas dua pihak sekaligus, maka elemen dua wakalaf ini dianggap tidak memenuhi ketiga-tiga perkara tersebut kerana pihak yang sama terlibat juga. Satu riwayat daripada Hanabilah yang menyatakan bahawa jual beli ini adalah tidak sah walaupun muwakil, yakni orang yang diwakilkan mengetahui keterlibatannya. Bagi pandangan yang mengatakan transaksi ini adalah sah dengan mensyaratkan ketiadaan elemen tuhmah terhadap wakil. Hal ini demikian kerana muwakil mengetahui perkara tersebut sepanjang transaksi. Dalam artikel yang dikeluarkan oleh Izul dan Taqiyuddin pada tahun 2020, merincikan secara terperinci punca kebenaran amalan dua agensi dalam muamalat. Antaranya ialah untuk mempertimbangkan maslahah kepada pihak bank dan pelanggan. Ini disebabkan pelanggan tidak memiliki keupayaan untuk berurusan secara langsung dengan platform transaksi seperti Bursa Suq Al-Sila (BISAS). Bursa ini bertanggungjawab atas pengurusan kecairawan dan pembiayaan Islam oleh institusi pembekal Islam sepenuhnya melalui medium atas talian, dan ia dikawal sedia secara terus dan patuh syariah. Baiklah, seterusnya kita beralih pada isu yang terdapat di dalam tawaruk, iaitu pembayaran secara tunai. Tawaruk ini merupakan salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam produk pembiayaan di suatu institusi kewangan Islam, yang mana ianya bertujuan untuk menjustifikasikan perubahan harga dalam pembiayaan berasaskan kadar keuntungan terapung, iaitu floating rate, yang mana ianya diikat kepada suatu penanda aras seperti London Interbank Offer Rate ataupun dikenali sebagai LIBOR. Seterusnya ialah antara elemen yang terdapat dalam isu tawaruk secara pembayaran tunai ini ialah kadar keuntungan terapung, iaitu floating rate, yang mana faedah ini adalah hasil yang dikira daripada baki pinjaman semasa dengan kadar faedah bersandarkan pada kadar asas, dan ini boleh berubah-ubah sepanjang tempoh pinjaman pada tahun seterusnya. Yang kedua ialah ibra', iaitu rebate, yang mana pemberian rebate ini adalah diberikan oleh bank kepada pihak pelanggan yang melunaskan pembiayaan lebih awal dari tempoh yang sepatutnya, seperti yang dinyatakan dalam kontrak jual beli. Berikut merupakan contoh aplikasi tawaruk secara pembayaran tunai yang digunakan oleh bank. Yang pertama ialah pihak bank ABC akan memilih untuk tidak menggunakan mekanisme ibra' bagi menggugurkan kadar profit lebihan. Sebaliknya, menggunakan tawaruk secara spot untuk memberikan lebihan profit kepada syarikat XYZ, iaitu pihak bank akan membeli aset dengan harga markup, iaitu hasil daripada tambah kos dan untung secara tunai dan spot daripada syarikat XYZ. Kemudian, setelah mendapatkan aset tersebut, bank akan menjual aset tersebut dengan harga kos secara tunai ataupun spot kepada pihak ketiga dengan memberikan
kontrak mengikat, yaitu buat mulzim kepada syarikat XYZ untuk menjalankan tawaruk secara tunai. Jika terdapat lebihan profit daripada perbezaan antara harga ceiling dan harga efektif yang diikat pada LIBOR, maka suatu kontrak tawaruk secara spot akan dijalankan antara bank ABC dan syarikat XYZ untuk menjustifikasikan pengukuran lebihan profit tersebut. Seterusnya, hilah yang terdapat dalam tawaruk secara pembayaran tunai ini. Yang pertama yaitu hilah ini dimaksudkan sebagai suatu jalan yang di luar kebiasaan sebagaimana suatu perkara itu dilakukan dan berhasil daripada kebijaksanaan dan pengamatan yang mendalam. Selain itu, hilah ini juga dimaksudkan sebagai akad-akad lain atau syarat-syarat yang tidak diperlukan ataupun dimaksudkan. Antara objektif hilah ini diaplikasikan dalam tawaruk secara pembayaran tunai adalah bertujuan untuk menjustifikasikan pemberian sejumlah tunai kepada satu pihak tanpa melibatkan sebarang keberhutangan antara dua pihak yang berkontrak. Selain itu, hilah ini juga bertujuan sebagai kontrak tambahan kepada kontrak tawaruk yang lain. Oleh itu, terdapat dua hukum bagi tawaruk secara pembayaran tunai ini. Yang pertama ialah harus, yang mana ianya tidak melibatkan janji mengikat, yaitu buat mulzim, dan pemberian ibrah oleh bank tanpa sebarang janji mengikat pada awalnya, dan objektif tawaruk secara pembayaran tunai itu tidak menyalahi syarat. Bagi pendapat yang mengatakan tidak harus pula ialah ia menganggap bahawa tawaruk secara pembayaran tunai ini melibatkan janji mengikat ataupun buat mulzim. Terdapat juga perjanjian mengikat untuk pemberian ibrah, yang mana ianya boleh menimbulkan isu gharar. Yang ketiga ialah objektif tawaruk secara pembayaran tunai ini ialah menyalahi syarat. Akhir sekali, isu ketiga yang terdapat dalam tawaruk ialah tawaruk jangka pendek untuk jaminan keuntungan, yang mana konsep tawaruk ini telah menjadi salah satu mekanisme tambahan dalam struktur pembiayaan untuk menjamin keuntungan bank pembiaya. Kadar keuntungan yang diterapkan dalam tawaruk jangka pendek ini ialah kadar keuntungan terapung, yang mana ianya boleh menyebabkan beberapa risiko berlaku. Oleh itu, bagi mengawal risiko tersebut, telah diterapkan konsep kuat, yaitu undertaking, bagi menjamin penerima pembiayaan untuk memberi komitmen jika berlaku risiko. Oleh itu, terdapat beberapa isu yang menyebabkan tawaruk jangka pendek untuk jaminan keuntungan ini tidak patuh syariah. Antaranya, terdapat isu wat mulzim, hilah dan suriah di dalam konsep tawaruk jangka pendek untuk jaminan keuntungan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang aplikasi isu tawali tarafai al-akad tawaruk, iaitu dual agency dalam bank Islam. Salah satu produk tawaruk dalam bank Islam ini ialah program pembiayaan bank Islam dalam perniagaan. Produk ini berlandaskan kepada konsep asas tawaruk, boleh rujuk kepada rajah, iaitu yang mana pelanggan membeli komoditi daripada bank berdasarkan kontrak murabahah pada harga jualan bank. Kemudian dalam proses ini pembelian akan dilakukan oleh pihak bank sebagai ejen pembeli bagi pihak pelanggan. Kemudian dalam masa yang sama bank juga akan menjadi ejen jualan untuk pelanggan, dan kemudian bank bertanggung jawab untuk menjual komoditi kepada pembeli komoditi pada harga kos. Kemudian hasil daripada urus niaga itu akan diberikan untuk kegunaan pelanggan, dan pelanggan bertanggung jawab untuk membayar jumlah yang perlu dibayar daripada transaksi murabahah mengikut terma-terma yang telah dipersetujui. Okay. Ada beberapa faktor kenapa dual agency ini dibenarkan. Yang pertama adalah kerana untuk kemaslahatan pihak bank dan wakil. Pihak bank dapat untung dan wakil dapat tunai secara segera. Kemudian yang
Kedua, mengelakkan pandangan negatif masyarakat kepada institusi keuangan Islam. Dan yang terakhir, ia dilaksanakan dengan sistematik dan teratur. Kemudian ada beberapa cadangan untuk menghadapi isu ini. Yang pertama adalah mengawal ketat aktiviti pelaksanaan ejen iaitu bank agar tidak berlaku penyalahgunaan hak oleh ejen. Hal ini kerana bank mempunyai dua tanggungjawab iaitu sebagai pembeli dan penjual. Yang kedua ialah mengamalkan prinsip agensi tunggal iaitu single agency ataupun pengasingan staf. Itu saja. Sebagai kesimpulan, terdapat 3 isu syariah yang telah dibincangkan berkait dengan pelaksanaan tawaruk dalam institusi kewangan Islam di Malaysia, iaitu isu tawali tarafi al-aqad atau dua agensi, isu tawaruk secara pembayaran tunai dan isu tawaruk jangka pendek untuk jaminan keuntungan. Tawaruk merupakan alternatif kepada bayi-inah yang telah diharamkan oleh syarak. Pelaksanaan tawaruk kini makin meluas digunakan dalam institusi kewangan di Malaysia. Namun, ia masih jauh untuk dikategorikan sebagai transaksi patuh syariah secara menyeluruh. Masih terdapat beberapa isu yang boleh dibangkitkan semasa tawaruk berlangsung, antaranya ialah ghara, ilah dan lain-lain. Oleh itu, penambahbaikan dalam tawaruk perlu lebih penelitian agar dapat memastikan tiada unsur-unsur yang menyalahi kehendak syarak. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada kumpulan kami.